Alhamdulillah, Yusra dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang baru join, saya harap sudi tekan butang share di Facebook. Di Facebook saya, Syarif Abdul Rahman. Tekan butang share dan tuliskan description-nya. Bestnya surah Al-Jumu'ah. Bestnya surah Al-Jumu'ah. Terima kasih kalau sudi bantu. Okey, Yusra dah ada. Bismillah. Yusra, silakan. Bismillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada malam ini. Suara saya clear? Okey, baik, alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ini kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Okey, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di dalam Zoom dan juga rakan-rakan di Facebook. Okey, di Facebook Live Ustaz Syarif. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini merupakan hari yang ke-10 bulan 1, hari yang ke-10 2024. Okey, kita masih lagi baru dalam tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan tahun baru ini, tak terlambat saya ucapkan selamat tahun baru kepada antum semua. Marilah kita sama-sama orang kata berniat ataupun berazam untuk memperbanyakkan kita punya amalan kebaikan. Dan antara amalan yang kita nak masukkan dalam azam kita ialah kita sama-sama mengenali dengan lebih mendalam surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kupasan sebagai pengenalan lah hari ini. Okey, sebagai pengenalan untuk kita mengupas surah Al-Jumu'ah. Untuk kita mengupas surah Al-Jumu'ah. Jadi tanpa saya melengahkan masa. Okey, sebelum tu bila dengar pasal surah Al-Jumu'ah ni, kita akan cek dalam Al-Quran, kita akan dapati kedudukannya selepas surah As-Saff. Okey. Dan bagi orang yang berfikir, dia akan tertanya-tanya, kenapa kedudukannya di situ, di selepas surah As-Saff. Okey. Jadi oleh itu untuk sesi pengenalan hari ini, malam ini, kita berkenal-kenalan dulu dengan kenapa surah Al-Jumu'ah ni duduk selepas surah As-Saff. Okey, bersama Ustaz Syarif. Dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Syarif Abdul Rahman. Tafadhal, mashkura Ustaz. Terima kasih pada saudari Yusra selaku salah seorang ahli usrah anak muda saya, usrah anak muda As-Sabah ataupun Usamah, dan merupakan seorang siswi yang sedang menyempurnakan master di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yusra, benar? Naam, betul Ustaz. Sahih, walhamdulillah wa bifadlillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada semua para penonton di Facebook saya, juga mereka menonton di Instagram saya. Alhamdulillah, juga para pelajar setia yang hadir pada malam ini di Zoom. Kita ada 3 platform pada malam ini. Saya tidak banyak masa malam ini, sedangkan maklumat dan dapatan saya semacam tidak cukup untuk 1 jam. Tapi saya berusaha dan mohon agar tuan-puan berdoa agar Allah pemudahkan lidah saya supaya menepati jam 10 malam nanti, sekurang-kurangnya kita dapat 7 ibrah, 7 pelajaran daripada hubungan ataupun kaitan antara surah Al-Jumu'ah dengan surah sebelumnya, surah As-Saff.
Jadi alhamdulillah saya sempat menyediakan slide ataupun beberapa nota saya. Saya harap kelihatan di Facebook, Yusra boleh semak, dan pastinya di Zoom. Baiklah, sebelum kita pergi tentang apakah hikmah susunan surah Al-Jumu'ah dengan surah sebelumnya, kita mesti ingat antara cara untuk faham satu ayat yang mungkin kurang difahami adalah dengan melihat ayat lain daripada surah yang lain. Kadang kita tak jelas tentang sesuatu ayat dalam sesuatu surah. Jadi para ulama telah menjelaskan, kalau kita tidak jelas apakah maksud al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, maka kita perlu melihat mungkin ada penerangan dari Allah sendiri di tempat lain, di lokasi lain, di surah lain. Maka jawapan kepada al-maghdubi alaihim sebagai contoh terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Bahkan Allah menjelaskan dengan panjang lebar, tidak hanya satu dua contoh, bahkan pelbagai-bagai contoh diberikan, supaya kita tak ada alasan untuk berkata, saya kurang faham dengan apa yang Tuhan firmankan. Ia terlalu general, ia terlalu umum. Maha suci Allah daripada menurunkan kalam yang terawang-awang, yang terlalu theoretical. Sedangkan kita dalam perbualan harian pun, Puan Razah Mahmud dari Brunei, Ustazah Hasiah daripada Kuantan, ya, dalam perbualan harian kita pun kita akan mendapati pemidato ataupun pengucapan awam, ataupun bila kita bercakap, bila mendatangkan contoh, orang suka. Berbanding konsep tanpa contoh. Sebagai contoh, tuan-tuan, jadi orang suka terus. Kerana contoh itu adalah tafsiran. Contoh itu adalah tafsiran kepada konsep yang telah disebutkan sebelumnya. Maka kalau kita faham betapa pentingnya satu ayat lain menjelaskan satu ayat yang kita barangkali anggap complicated, maka disitulah sebenarnya apa yang disebut sebagai mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Al-Quran yufassiru ba'daha ba'dan. Inilah pentafsiran yang paling tinggi yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita semua. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh anak-anak kita yang hafal Quran. Mereka kena tahu kenapa mereka hafal Quran. Anda hafal Quran adalah antara tujuannya adalah untuk membantu pakcik, makcik, mak ayah ni boleh faham apa itu ad-dallin dalam Al-Fatihah dengan ayat lain dalam surah Ali Imran sebagai contoh. Jadi untuk faham beberapa ayat dalam surah Al-Jumu'ah, barangkali ada penerangan dalam surah As-Saff. Jadi penting, ya, hidup ini berjiran. Kerana kejiranan bermakna kita saling kuat menguatkan. Awak ada kelemahan dalam satu aspek, saya backup awak dalam satu aspek. Ini adalah arti kita mempunyai orang di kiri dan kanan kita. Inilah makna berjamaah. Ini makna berjiran. Saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan Al-Quran ini satu surah, tetapi Allah jadikan 114 surah. Kenapa ya? Dan kenapa Allah susun dengan susunan tertentu? Ya, kerana ia bersifat surah yang datang kemudian akan menghuraikan apa yang general, apa yang umum pada surah sebelumnya. Maka kita simpulkan perjalanan Al-Quran ini sebenarnya tidak berpenghujung. Kerana bila kita tamat surah An-Nas pun, ya, bila kita tamat surah An-Nas, kita mungkin bangga sebab kita boleh khatam Al-Quran. Minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas, dan berakhir dengan, ya, Puan Syamsuliza dan Puan Zanti Darlina, berakhir dengan apa? Berakhir dengan minal jinnati wan nas. Maknanya Allah ini qul a'udzu birabb, Rabb kepada manusia dan Rabb kepada musuh ketat manusia, syaitan daripada bangsa jin. Kita rasa dah habis dah. Walhal surah An-Nas mentafsirkan Rabbul Alamin dalam suratul Fatihah. Subhanallah, maknanya kita sangka dah tamat dah season yang ketiga tu, rupanya ada season 4. Yang mana season 4 itu menyebut semula season 1.
Baiklah, tanpa membuang masa, kita nak belajar sesuatu tentang surah Al-Jumu'ah. Nanti Yusra akan umumkanlah apakah objektif yang kita mahu capai dalam daurah yang saya sediakan dalam 6 siri. Saya seronok untuk berkongsi dapatan-dapatan saya tentang surah Al-Jumu'ah kerana saya percaya berbanding surah Maryam, surah Yusuf, surah Al-Isra, surah Al-Insan, surah Ar-Rahman, ini adalah koleksi daurah-daurah yang pernah saya adakan. Kita tahu saiz surah Al-Jumu'ah lebih kecil, betul atau tidak? Jadi lebih mudah dihafal dan kita akan rasa bangga boleh hafal. Jumlah para pelajar yang boleh menghafal surah-surah yang saya daurahkan, saya harap lebih ramai. Sebab bila 5-6 orang saja laporkan pada saya yang mereka berjaya menghafal surah Al-Insan, jadi saya rasa macam saya kena buat sesuatu lah. Saya nak bagi pelajar-pelajar yang boleh bangga dengan ada surah mereka boleh khatam sampai ayat yang terakhir, sadaqallahul azim. Jadi salah satu usaha saya adalah rehat sekejap daripada surah Maryam dan kita ambil surah yang hanya mengandungi 11 ayat. InsyaAllah suratul Jumu'ah. Baiklah. Surah As-Saff, rakan-rakan di Instagram dan rakan-rakan di Facebook serta rakan-rakan di Zoom. Surah As-Saff adalah surah yang turun selepas hijrah. Okey. Ia mengandungi 14 ayat, juga bersaiz kecil. Ia adalah surah yang ke-62. Surah Al-Jumu'ah adalah juga surah yang bersaiz kecil dari sudut kuantiti ayat. Ia merupakan surah yang ke-63, mengandungi 11 ayat. Ia juga adalah surah Madaniyah, diturunkan selepas hijrah. Malam ni saya nak berkongsi beberapa persamaan dan pelajaran daripada kenapa Allah barangkali menyusun surah Al-Jumu'ah sebagai surah yang menyambut surah As-Saff. Dan insya-Allah hari Sabtu nanti ke Yusra, saya pun lupa dah. Kita ada pelancaran yang kedua, saya akan bongkarkan pula dapatan bacaan tafsir saya kepada hubungan surah Al-Jumu'ah dengan surah selepas, iaitulah surah Al-Munafiqun. Saudara-saudari, pertama sekali adalah tasbih. Implikasi tasbih. Tasbih ini adalah subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita selalu wajibkan lidah kita untuk lafazkan barangkali sekurang-kurangnya 10 kali selepas solat fardu. Apa makna tasbih? Tasbih ini adalah menjauhkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Tuhan, kepadanya. Kerana ia adalah sifat kelemahan yang layak disandarkan kepada makhluknya. Seperti Allah memerlukan sekutu, Allah memerlukan isteri, Allah memerlukan anak. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, jadi tasbih bermaksud Puan Dr. Munirah dan Puan Azizah Ali adalah kita menjauhkan Allah, mengekalkan Allah pada ketinggian dan tidak sekali-kali menjatuhkan kefahaman kita kepada Tuhan kepada tahap yang rendah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan tasbih ini adalah gesaan Allah khususnya apabila terjadi senario yang kurang menyenangkan. Ataupun kita mendengar perkataan-perkataan yang merendah-rendahkan Tuhan. Sama ada kita mendengar perkataan-perkataan yang merendah-rendahkan Tuhan yang sebenar, atau kita berada dalam senario, situasi yang menyebabkan kita rasa nak bersangka buruk kepada Tuhan. Waktu itu tasbih dituntut kepada seorang mukmin. Subhanallah. Jadi, surah As-Saff dan surah Al-Jumu'ah, kedua-dua surah ini apakah persamaannya? Maka jawapannya adalah bermula dengan tasbih. Lihat surah As-Saff, sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
telah bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Dialah yang gagah perkasa dan maha bijaksana. Perhatikan pula surah Al-Jumu'ah juga bermula dengan tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikul quddusil azizil hakim. Baik, adakah anda dapat mengesan perbezaan? Yusra selaku, saya difahamkan pelajar dalam bahasa Arab juga ke Yusra? Betul ya, Betul, Ustaz. alhamdulillah. Jadi kita belajar bahasa Arab, kita sebenarnya boleh mengenal pasti sabbaha ada beza dengan yusabbihu. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن سبح فعل ماض وأن يسبح فعل مضارع. فما المراد من ذلك؟ apa implikasi? Okey, dengar elok-elok. Sabbaha artinya bertasbih dengan mantap, ataupun kita fahami sebagai perbuatan yang telah terjadi, dan ia telah terjadi dengan mantap sekali. Tetapi menarik bila Allah mendatangkan surah selepas As-Saff dengan sirah yusabbihu lillah, yang kita fahami sebagai sedang bertasbih. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi. Rupa-rupanya langit dan bumi bukan hanya telah bertasbih, Puan Idayu dan Puan Aimi, tetapi juga sedang bertasbih. Adakah kita boleh faham apa yang agaknya Allah Ta'ala nak sampaikan? Apa yang barangkali Allah nak sampaikan kepada kita adalah, jangan rasa selesa dengan prestasi tasbih kamu, wahai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu. Jangan sekali-kali berkata, saya sudah bertasbih. Kerana alam di atas kepala kamu, alam di bawah tapak kaki kamu, mereka tidak pernah berada pada zon selesa yang saya sudah bertasbih, so sekarang saya boleh berhenti bertasbih. No. Kena terus yusabbihu lillah. Kena terus menerus bertasbih dengan tanggapan tasbih yang sebelumnya, tasbih pada semalam, tasbih yang telah terjadi tidak sempurna. Ada banyak kelemahan dan keaiban. So kamu kena perbaiki tasbih kamu. Maka fa'lun mudhari' bermakna at-tajaddud. Tolong perbaharui tasbih kamu. Kerana banyak kepincangan, banyak kecacatan kepada tasbih yang telah kamu lakukan sebentar tadi. Maka surah As-Saff beritahu kita, di mana cacat celah pada tasbih kamu? Yang kamu tidak belajar daripada alam ini. Cacat celah kamu adalah kerana tasbih kamu hanya di lidah, tidak menjelma pada tindak tanduk kamu. Apa makna tasbih? Tasbih ini artinya kita percaya Allah itu sentiasa ada rencana. Allah itu maha suci daripada kelemahan. Sebagai contoh, antara nama Allah adalah Al-Ghalib. Dalam surah Yusuf. Wallahu ghalibun ala amri. Ini nama Allah yang kamu kena tasbih. Bukan hanya di mulut. Di mulut kita sebut An-Nasir, yang memberikan pertolongan. Di mulut kita nyanyi nasyid Al-Asma'ul Husna, kan? Iaitulah Al-Mu'izz, yang memuliakan. Al-Mu'izz, An-Nasir, Al-Aziz, yang punyai kemuliaan. Tetapi tiba-tiba kamu kalah perang Uhud. Surah As-Saff, asbabun nuzulnya adalah perang Uhud. Apa agaknya persepsi manusia bila orang yang bersama dengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ditimpa kekalahan? Jadi Allah nak kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, tolong reflect. Adakah kamu sedang bertasbih? Kalau begini sikap kamu di dalam peperangan Uhud, iaitulah sekumpulan kamu telah meninggalkan arahan Nabi, meninggalkan bukit pemanah, pergi kepada ghanimah. Maka bila kamu mengalami situasi kekalahan yang sinonim dengan kehinaan, yang sinonim dengan kelemahan, adakah kamu bertasbih? Adakah kamu sedang membesarkan Allah yang namanya Al-Qawi, yang namanya Al-Mu'izz, yang namanya An-Nasir? Adakah kamu telah mencerminkan Allah yang nama begitu? Allah itu menang, tiba-tiba kamu kalah. So reflect, mesti ada masalah sedang berlaku kepada kamu. Kamu kena reflect. Sebab yang hina kamu bukan Allah. Yang mulia Allah, yang hina kamu. Jadi reflect, buat postmortem. Kerana kamu kena menuju ke arah. Kamu kena menuju ke arah mentasbihkan Allah di medan perang dengan cara
menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kemenangan, menunjukkan kekuatan. Gitu Jadi ini yang menarik tentang permulaan dengan tasbih, dan ia mengajar kita jangan pernah rasa selesa dengan tasbih kita. Sebab apa? Kita banyak tasbih di mulut, tetapi tasbih tidak menjelma dalam tindak tanduk. Sebagai contoh, Allah itu maha bijaksana. Wahai pendakwah, bijaksanakah dakwah kamu? Atau kamu bercakap kepada manusia segala apa yang kamu tahu, bukan apa yang mereka perlu. Kalau kita bercakap serba-serbi, Puan Harlina dan Puan Azia, kita cakap serba-serbi apa yang kita tahu, kita tutup mata daripada apa yang masyarakat perlu, maka jadilah apa yang tidak prioriti dianggap prioriti oleh masyarakat. Apa yang tidak prioriti dianggap prioriti, apa yang perlu dianggap prioriti tidak dilihat prioriti. Kerana kita bercakap dalam bahasa yang tidak boleh difahami. Maha suci Allah daripada bercakap yang tidak boleh difahami. Sebagai contoh lain, kita gagal dalam peperiksaan. Kita kena tanya diri kita, adakah saya bertasbih? Adakah saya sedang menunjukkan Allah itu Al-Alim? Kalau saya tidak benar-benar menguasai ilmu sehingga saya tidak cemerlang dalam peperiksaan, okey, saya akui saya ada kelemahan dalam peperiksaan baru-baru ini, maka saya kena tajaddudkan tasbih saya. Saya kena perbaharui tasbih saya dengan cara saya kena tunjukkan dunia yang Allah Maha berilmu. Salah satu ilmu Allah beri kepada saya adalah ilmu kejuruteraan contohnya, ataupun ilmu kebahasaan, dan ia tertonjol dalam prestasi akademik. Lalu orang yang fall flat bila bertakbir, orang lain lebih rasa berbanding orang yang gagal. Betul tidak? Orang yang cemerlang bila bercakap tentang Tuhan yang Maha berilmu adalah lebih dipercayai berbanding orang yang tidak reflect kebesaran Allah. Itu yang pertama, saudara-saudari sekalian. Yang kedua, saya namakan pertukaran kepimpinan ataupun pertukaran arah kiblat. Kalau menurut surah Al-Baqarah, ya, Puan Rasida, Puan Razah Mahmud daripada Brunei. Nanti Yusra tolong sebutkan mereka yang stay di Facebook. Saya tak dapat nak hargai sebab device saya terlalu banyak malam ni. Yang pertama sekali anda akan mendapati dalam surah As-Saff, Allah memaparkan karenah Bani Israel. Mereka nak sangat Palestin itu. Bani Israel moden. Mereka yang menamakan diri mereka dan bangsa mereka Yahudi. Mereka mengatakan itu tanah mereka. Mereka terlupa bahawasanya perbuatan mereka pada hari ini Zionis hanya mewarisi perbuatan nenek moyang mereka dahulu yang derhaka kepada Nabi Musa. Ayat 5. Yang derhaka kepada Nabi Isa. Ayat 6. Apa makna berbangga kamu sebagai keturunan Nabi-Nabi? Apa makna kamu kata ini tanah Nabi kami orang Bani Israel? Kalau kamu tidak perangai seperti mereka. Jadi, Allah paparkan dalam surah As-Saff, kenapa aku lucutkan jawatan ketua kelas daripada Bani Israel. Dan aku lantik Ahmad. Aku lantik umat Muhammad untuk pegang panji khalifah. Jadi Allah bongkarkan perangai yang buruk yang ada pada Bani Israel. Yang pertama sekali pada ayat 5 surah As-Saff, mereka meninggalkan jihad. Puan Zaitun dan Puan Adrina. Ayat 5 ni anda boleh baca tafsirannya dalam surah Al-Maidah. Bila sampai saja di Palestin, Nabi Musa nak berjihad, Bani Israel tidak bersedia dan mengecewakan Nabi mereka. Dengan berkata, kamu pergi berperang, kami tidak mau berperang. Kami takut mati. Lalu mereka meninggalkan jihad. Lalu Allah penjarakan mereka di padang Tih 40 tahun. Ini adalah jenayah yang pertama. Derhaka kepada Nabi Musa dan meremeh-remehkan, mempermain-mainkan baginda. Sebab mereka berkata, kamu pergilah berjihad.
dengan Tuhan kamu. Kami nak duduk-duduk saja. Ini kenyataan sindir. Kalau diam saja tak apa lagi. Tetapi melemahkan semangat Nabi nak berjihad, ini kurang ajar dan biadab. Yang kedua, jenayah mereka selepas meninggalkan jihad adalah mereka mahu membunuh Nabi Isa, ayat 6. Mereka membina naratif sihrum mubin untuk tujuan mengatakan ia adalah ancaman besar yang mesti dihapuskan. Jadi ini jenayah kedua selepas meninggalkan jihad, iaitulah derhaka sampai mahu bunuh Nabi. Kalau macam ni perangai kamu, adakah Allah akan beri kamu khilafah kepimpinan dunia daripada bumi Palestin? Tak payahlah. Allah kecewa dengan kamu. Datang surah Al-Jumu'ah mengumumkan kiblat ataupun kepimpinan ini selepas dilucutkan jawatan daripada Bani Israel, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada umat rasulan minhum yatlu alaihim ayatih, umat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Jumu'ah bukan hanya mengumumkan tahniah ya, umat Muhammad yang bukan Bani Israel kerana terpilih untuk menjadi ketua kelas yang baru, Allah tidak jadikan kita mak jenin yang berangan-angan dan bermimpi kosong. Allah sebut dengan tegas syarat-syarat yang mesti terus-menerus diberi perhatian oleh umat Muhammad. Kalau nak pegang panji khilafah, kamu kena terus-menerus committed mendengar dan taat, as-sam'u wa ta'atu, dengan perintah dan larangan Allah, menerusi kitabullah Al-Quran. Seminggu sekali aku bagi syarat kepada umat Muhammad, seolah-olah begitu. Kamu mesti committed mendengar tazkirah, mendengar Al-Quran yang dihuraikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bermakna Al-Quran yang dihuraikan. Maknanya Allah tidak mahu kamu sekadar yatlu alaihim, sekadar baca Quran. Sebab kalau sekadar membaca Al-Quran, belum tentu mencetuskan kepimpinan, mencetuskan karakter yang baik, menyingkir penyakit-penyakit buruk. Belum tentu hanya kerana bacaan. Kerana bangsa Ajam, bila sekadar baca Quran, belum tentu faham. Oleh itu surah Al-Jumu'ah datang kata apa? Seminggu sekali, aku tak nak kamu rasa selesa kerana kamu tidak pernah meninggalkan Al-Quran satu halaman setiap hari. Jangan rasa selesa. Saya dah baca Quran dah satu halaman setiap hari. Jangan rasa selesa. Sebab kamu hanya baca Quran, kamu belum memperolehi ilmu. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan kamu belum memperolehi hikmah. Kamu belum benar-benar faham dan mengamalkan hikmah ini adalah sunnah Nabi. Apa maksud sunnah? Nabi mengamalkan Quran. Kamu sendiri belum amalkan Al-Quran. That's why. Satu ayat seminggu pun okey. Sebab tu khutbah ini maknanya apa? Ya? Khutbah ini maknanya apa? So saya sangat seru kawan-kawan di Facebook, ajak seramai mungkin kawan-kawan sejantina saya, kaum lelaki, pemimpin-pemimpin keluarga yang pergi sembahyang Jumaat untuk join daurah ni. Supaya kita faham kita ada tanggungjawab besar. Wahai lelaki, untuk corak wanita-wanita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, menerusi modul daripada langit yang bernama Jumaat, 1 jam pergi ke masjid, rumah Allah, dengar satu ayat Quran yang dihuraikan oleh alim ulama ataupun khatib. Watarakuka qa'imah, dan jangan sekali-kali meninggalkan khutbah. Meninggalkan khutbah ketika surah ini diturunkan adalah meninggalkan secara fizikal, pergi kepada kafilah yang sampai. Meninggalkan khutbah pada hari ini adalah bermain telefon pintar, bermain game, tidak memberi perhatian kepada isi kandungan khutbah dan ayat-ayat Allah dibacakan. Jadi kita kena risau, kita kena takut. Dalam 1 minggu, tak ada satu ayat Quran pun yang memberikan kesan ke dalam hati kita. Wa yuzakkihim, yang menyingkirkan penyakit sombong dalam hati kita. Kalau kamu tidak memberikan perhatian kepada institusi khutbah dan solat Jumaat, umat ini sebenarnya tidak memimpin dunia. Dan itu realiti. Maaf saya kata, pada waktu ini, kita ramai. Tapi kita tidak memimpin. Kita tak boleh buat apa pada apa yang terjadi di bumi Palestin. Kita terpaksa akui, kita lemah. Maka surah Al-Jumu'ah umpama seperti baru diturunkan. We must do something. Kita kena serius untuk berubah. Dan Allah tak biar kita meraba-raba tanpa
pimpinan dan bimbingan untuk menjawab persoalan bagaimana nak berubah, ke arah mana nak berubah. Okey, jadi saya telah jelaskan kepada anda yang kedua. Ya, nanti kita akan sembang selepas 1 jam. Saya nak selesaikan dahulu 10 yang saya telah janjikan. Yang ketiga, saudara-saudari Najazam, Linda Saira, siapa lagi ni, Hazmi pun ada, Afilah di Instagram. Okey. Yang ketiga, saya namakan penyakit takut mati. Kedua-dua surah ini sedang menyampaikan satu tema penting, iaitulah Al-Quran. Bila kita benar-benar tadabbur, kita baca dengan penuh penghayatan, walaupun 1-2 ayat, tetapi kita baca dengan penuh penghayatan, kita bertafakur, ketahuilah, keinginan untuk hidup lebih lama di atas muka dunia akan berkurangan. Akan merosot sedikit demi sedikit. Sehingga kita tidak jadi orang yang takut kepada mati. Bahkan, kita jadi orang yang cintakan kehidupan akhirat lebih daripada kehidupan dunia yang sementara. Serba-serbi sementara. Bukankah Al-Quran yang kita baca sentiasa ada pada setiap surah, walau pendek macam mana sekalipun, unsur akhirat. Apa jua yang nama surah, mesti cerita alam sekarang dan alam akan datang. Sebab tu Quran ni dia tak nama bab, Babul Baqarah, Babul Kautsar. Sebab bab dia ada masalah. Tetapi surah ni, saya tak nak complicatedkan penyampaian, dia ada ciri tertentu, dan salah satu ciri itu adalah dia akan bercakap tentang apa yang saya kena buat sekarang, dan dia bercakap tentang alam sekarang dan alam akan datang. Ambil surah yang paling pendek yang nanti saya akan hurai, surah Al-Kautsar. Allah bercakap tentang Kautsar yang jumhur para salaf menyatakan ia adalah sungai di syurga. Itu kan akhirat. So bila kita ada dalam minda kita, lepas mati rupanya ada kehidupan balik. Kalau betul cara hidup saya akan dapat menikmati sungai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Kautsar. Jadi bila kita percaya pada akhirat, apatah lagi kita baca ayat-ayat syurga dalam surah Al-Insan, kita baca ayat-ayat syurga dalam surah Ar-Rahman, kita jadi macam dunia ni penuh dengan masalah. Oleh itu saya bercita-cita untuk pergi ke negara akhirat, tetapi menerusi jambatan dunia. Saya tak boleh bunuh diri, saya tak boleh mati yang sia-sia. Allah beri saya kehidupan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Maka Allah nak kita gunakan dunia ini dengan matlamat menuju akhirat. Lepas tu dalam surah Al-Jumu'ah, Allah tidak jadikan satu hari itu sebagai sabat. Yahudi dia ada satu hari daripada terbenam matahari Jumaat sampai terbenam matahari Sabtu, Sabat, di mana mereka tidak boleh melakukan apa-apa aktiviti keduniaan sama sekali, apatah lagi perniagaan. Tetapi hebatnya umat Nabi Muhammad, Allah tidak mahu umat Nabi Muhammad meninggalkan dunia, maka Jumaat tak jadi Sabat, hanya sejam, 2 sahaja kamu tinggalkan keduniaan, wadharul bai', tinggalkan perniagaan, kamu fokus benar-benar kepada ayat-ayat Allah semasa khutbah dan bacaan solat Jumaat, dan kamu tolong kembali kepada perniagaan kamu. Ya bataghuna fadlan, kamu kembali berdagang, kembali kepada pekerjaan kamu, kerana orang yang mendengar tazkirah daripada Quran, dia akan menjadikan perniagaan dan pekerjaannya menuju akhirat. Subhanallah. Nah, perhatikan surah As-Saff. Allah menegur para sahabat sebab dalam peperangan Uhud mereka mahukan ghanimah dan seseorang mahukan harta sudah pasti kerana mahu hidup lebih lama. Itulah buah khuldi untuk kita. Material. Jadi kamu telah mengutamakan material dan membelakangkan perintah Nabi. Ini tidak sepatutnya terjadi. Kamu telah berbai'ah dan berjanji kepada Nabi untuk taat ketika susah dan senang, ketika kalah dan menang.
Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Jadi ini konteks di mana Allah mahu para sahabat benar-benar berjihad kerana Allah. Bukan kerana al-anfal. Bukan kerana harta, kebendaan. Pendek kata, kamu berjihad, mudah-mudahan Allah kurniakan syurga. Menerusi mati syahid. Cintakan akhirat lebih daripada dunia. Dan bukannya harta, kebendaan. Sampai mahukan ghanimah. Apa tujuan kamu berperang kalau begitu? Kemudian, datang surah Al-Jumu'ah menceritakan tentang kumpulan manusia yang sangat takut kepada mati. Sebab tu mereka meninggalkan jihad. Dalam surah As-Saff, pada zaman Nabi Musa. In za'antum annakum awliya'u lillah. Kamu rasa kamu waliat, wahai Yahudi. Wahai Bani Israel, wahai para pendeta Yahudi pada zaman Nabi. Kamu rasa kamu ini wali-wali Allah. Ya? Kalau benar, kenapa tidak ada lafaz mati dalam doa kamu? Kenapa kamu tidak berdoa dengan tokoh Bani Israel? Wa tawaffani musliman. Matikan saya sebagai seorang Muslim. Nabi Yusuf. Wa alhiqni bis salihin. Nabi Sulaiman. Ini tokoh-tokoh Bani Israel yang berdoa agar Allah, saya bersedia untuk mati kalau kamu memanggil saya sekarang. Saya mahu mati dengan amal yang salih. Kamu yang kata keturunan Nabi-Nabi, fatamannawul maut. Fatamannawul maut. In kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan. Mereka ni sangat takut mati. Dan law yu'ammar alfasanah. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi. Sebab itu dikatakan kitab Taurat yang ada pada waktu ini, Old Testament, ya, memang tidak ada cerita hereafter. Cerita neraka, cerita syurga telah dihapuskan supaya mereka benar-benar mendapat dunia dengan segala isinya. Wal'iyadzubillah. Okey. Jadi ingat ya, makin banyak ayat Al-Quran kita baca, seharusnya makin hilang keinginan untuk hidup lebih lama di dunia dan makin bersedia untuk pulang kepada Tuhan. Yang macam saya ada update status di Twitter saya. Kalau kita belajar meninggal dunia untuk 10 minit, insya-Allah kita mudah meninggal dunia bila datang waktunya nanti. Solat lebih kurang 10 minit. Cuba belajar untuk meninggal dunia betul-betul. Hati kita ni, wa yuzakkihim. Hati kita ni meninggalkan dunia. Supaya nanti bila ajal maut dan malakul maut datang, kita benar-benar bersedia dan wannashitati nashta. Kita tak sabar nak pulang pada Tuhan. Ya? Barangkali itulah kekuatan yang ada pada orang-orang di Palestin pada waktu ini kan. Mereka cintakan akhirat, kehidupan di sana lebih daripada kehidupan di dunia. Ya, kita jangan kata mereka putus harapan. Mereka adalah bangsa yang mengajar kita berharap kepada Allah dan akhirat. Yang keempat, bismillah. Sampai kelima, saya akan rehat sekejap untuk Yusra buat pengumuman apa-apa tentang daurah kita ni. Yang kelima, inilah tema daurah surah Al-Jumu'ah saya adakan, iaitulah fitnah materialistik. Perhatikan surah As-Saff telah saya huraikan tadi, di mana para sahabat telah ditegur kerana mereka mahukan material. Ya, sebab itu bila Perang Badar selesai, Dr. Amelia dan Puan Syida, Puan Khadijah, bila selesai Perang Badar, anda tahu surah apa yang mengulas Perang Badar? Surah Al-Anfal. Dan anda tahu ayat pertama surah Al-Anfal tentang apa? Bukan ucapan tahniah kerana menang. Tetapi kamu bergaduh kerana Al-Anfal, kamu saling merendah-rendahkan antara satu sama lain kerana harta rampasan perang. Hello, what happened to all of you? Kaum muslimin, kaum mukminin, ansar dan muhajirun dalam 313. Subhanallah. Surah Al-Anfal telah mengisyaratkan apa yang bakal terjadi di masa depan. Sebab para sahabat tak tahu apa akan terjadi selepas Perang Badar. Tapi Allah dah bagi isyarat menerusi ayat pertama dah tegur bab-bab material ni, tolong jaga-jaga. Jangan sampai ia menjadi keutamaan kamu mengatasi perintah Rasul. Maka surah As-Saff menunjukkan matlamat
ya, daripada qital, innallah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Itu matlamat qital. Dan bukannya harta rampasan perang. Matlamat daripada berjihad, qital ni bukan hanya sekadar jihad tau. Jihad ni umum. Qital ni adalah mengangkat senjata. Dan ia adalah medan perang yang pilihannya adalah hidup atau mati. So bukan mudah nak pergi ke medan perang kerana anda kena memilih untuk hidup atau mati. Jadi kena benar-benar beri perhatian kepada objektif dan niat kamu berperang untuk apa. Kalau berperang untuk material, kamu boleh lari lintang pukang macam apa yang terjadi bila Khalid Al-Walid menyerang pasukan muslimin. Tetapi bila berperang kerana Allah, kamu tak akan takut sebab selepas kamu terbunuh mati, Allah akan mendatangkan alam syuhada. Nah, ini juga menarik bila kita lihat surah As-Saff, Puan Nasriah dan Puan Hafizah. Betapa Allah tak nak kita terjebak dengan fitnah perdagangan, perniagaan, keuntungan sampai meninggalkan jihad. Yang kita bincangkan, Yusra dalam usrah Usama hari itu, perang Tabuk, 3 orang para sahabat melengah-lengahkan pergi ke Tabuk kerana apa yang disebut sebagai tijarah, pendapatan daripada jualan-jualan tamar. Maka Allah guna perkataan tijarah dalam surah As-Saff bagi menunjukkan besarnya fitnah materialistik, sehingga Allah kena sebut jihad adalah perdagangan. Jihad adalah perniagaan yang lebih menguntungkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dan perhatikan susunannya Ustazah Hasiah. Fadilat berjihad. Adakah Allah sebut menang dulu? Jawapannya tidak. Menang Allah sebut ayat 13. Jangan matlamat kita adalah untuk mendapat material, ghanimah, harta kebendaan, tanah, hamba tawanan, negeri dan segala kekayaan. Itu ayat 13, maknanya secondary. Wa ukhra tuhibbunaha. Ukhra maknanya secondary, bukan priority. Tetapi matlamat qital, matlamat jihad adalah subhanallah. Nombor 1 Allah sebut yaghfir lakum dhunubakum. Ini kan keakhiratan. Keampunan menerusi ganjaran syuhada. Masuk ke syurga, jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah. Seseorang boleh pergi berperang untuk takluk kota yang kaya raya dan mendapat kediaman yang lebih selesa. Allah sebut betulkan niat kamu. Kamu berperang untuk kediaman yang lebih selesa fi jannati adn. Di syurga, bukan kat sini. Itulah kemenangan yang sebenar. Dzalikal fawzul azim. So redefine your intention. Dan Allah paparkan pula model manusia yang hidup zuhud, yang meninggalkan hiburan, yang meninggalkan bahkan perniagaan, yang meninggalkan bahkan makan minum kerap berpuasa. Cuba teka, kisah siapa di penghujung surah As-Saff yang para sahabat kena teladani. Ya ayyuhalladzina amanu kunu. Tolong ambil teladan daripada pengikut-pengikut Nabi Isa dan Nabi Isa itu sendiri kerana mereka tokoh zuhud. Jadi Allah bukan suruh kita tinggalkan dunia, Allah mahu hati kita ini tinggalkan dunia. Sebab kata Ustaz Fahrul, dunia ini biar di tangan, bukan di hati. So, Hawariyun, mereka adalah tokoh manusia yang hati mereka zuhud, sehingga mereka dikatakan kerap berpuasa. Dan ayat terakhir ini pun adalah adegan delas sapa yang dihurai panjang dalam surah Al-Ma'idah, ya, juga surah Al-Ma'idah pada ayat 5 tadi. Dan untuk faham ayat yang ke-14 pun anda perlukan suratul Ma'idah, cerita makanan turun daripada langit. Sampai kena minta makanan. Sebab mereka tak pernah makan makanan yang beraneka-aneka. Tahu Ma'idah ni apa beza dengan ta'am? Ta'am satu menu je. Ma'idah ni ada pelbagai menu. Maknanya Hawariyun tak pernah makan kat restoran. Tak pernah makan melainkan barangkali tamar, roti dan air susu barangkali. So nampak betapa zuhudnya cara hidup para Hawariyun. Datang surah Al-Jumu'ah. Allah mahu kita berlatih.
Jangan terlalu keduniaan sepanjang 7 hari. Kena ada satu hari di mana kamu belajar terus tinggalkan perniagaan, wadarul bai', bila kamu mendengar azan dikumandangkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zuhudkan hati kamu sebaik saja mendengar azan. Belajar untuk supaya kamu mengawal harta kebendaan, bukan dikawal oleh harta kebendaan. Ya? Dan menarik, Allah mengumumkan namanya Ar-Razzaq di penghujung surah Al-Jumu'ah. Perhatikanlah. Wallahu khairur raziqin. Allah memberikan rezeki yang lebih baik. Allah sentiasa pemberi rezeki yang lebih baik. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Atau saya lebih suka menterjemahkan sebagai Allah pemberi rezeki yang always lebih baik kepada hamba-Nya. Soalan, ada tak rezeki yang lebih baik daripada harta kebendaan kafilah dagang yang sampai ke Madinah ketika Nabi sedang berkhutbah? Jawapannya adalah rezeki bahagia dengan ayat-ayat Allah. Rezeki rasa damai dan tenang dengan musibah kerana ayat-ayat Allah. Kerana percayalah, harta ini tidak boleh membeli bahagia. Yang boleh membeli bahagia adalah harta yang hati pemilik harta itu adalah hati yang wayuzakkihim, yang bersih dengan ayat-ayat Allah. Sebab tu solat Nabi umpamakan dalam satu hadis yang sahih, umpama seseorang yang membina kediaman di sebelah sungai. 5 waktu sehari dia mandi. Apa akan jadi kepada fulan bin fulan itu? Bersih daripada kotoran. So kena ingat, kita solat untuk apa? Wa yuzakkihim. Untuk mandikan hati kita daripada kotoran sombong, daripada kotoran bakhil, daripada kotoran marah bengis, baran, daripada pelbagai kotoran. Dan apa berlaku dalam solat sebenarnya sehingga dikatakan ia mandi? Mendirikan solat bermakna apa yang kamu buat semasa berdiri. Apakah yang kamu buat semasa berdiri? Fas'au ila dzikrillah wa aqimis salata li dzikri. Membaca Al-Quran untuk mengingati kebesaran Tuhan. Bila kita tengok orang cantik, terus teringat Allah lebih cantik. Bila kita nampak orang kaya, Allah lebih kaya. Bila kita nampak orang bijak pandai profesor, Allah lebih pandai bijak pandai. Bila kita nampak orang berkuasa, Allah lebih maha berkuasa. Allah, Allah, Allah sentiasa. Yusabbihu, yusabbihu. Sentiasa mengingati Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alhamdulillah. Yang kelima, kita akan mendapati kedua-dua surah ini sangat menekankan siapa di kiri dan kanan kita. Posisi kita di mana dan siapa bersama dengan kita. Tolong respect each other. Tolong sayang menyayangi dan jangan sekali-kali merasakan ana khairum minhu. Kerana kalau kita ada penyakit itu, ia tak boleh berlaku saffan ka'annahum bunyanun marsus. Apa maksud bunyan marsus? Kita membina tembok yang mana setiap bata itu saling kukuh mengukuhkan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, surah As-Saff menjelaskan antara prasyarat kemenangan dalam peperangan dan jihad, apabila mukmin itu mereka benar-benar berada dalam satu pasukan dan mereka bersedia untuk taat kepada Nabi tanpa merasakan mereka lebih baik daripada orang lain. Ya Rasulullah, saya ada kelebihan tertentu, tolong jangan perintahkan saya untuk cuci kapet sebab saya ni orang kaya. Jangan kata begitu. Saya tak boleh duduk kat depan lah, wahai Nabi, sebab saya ni orang yang ada kelebihan tertentu yang menyebabkan saya duduk di belakang. Kalau dah komander bagi arahan, saffan bermakna just follow. Kerana posisi kamu ada sebab, ada tujuan. Bila kamu rasa kamu lebih baik, ambil ibrah daripada pasukan pemanah dalam perang Uhud. Bila saya berhak kepada harta itu, tidak boleh hanya barisan hadapan Nabi yang sedang mengambil ghanimah di perang Badar. Saya yang berada di bukit pemanah berhak kepada harta itu. Saya juga berhak untuk hidup. Yang ini menyebabkan kita meninggalkan posisi. Saffan ka'annahum bunyanun marsus.
kita kena bergerak, ya, dengan merasakan kita ini sama sahaja dengan orang lain. Bahkan orang lain lebih mulia di sisi Allah barangkali berbanding kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan cemuh mencemuh. Jangan rasa orang lain kita boleh herdik dan melabel-labelnya dan kononnya kelebihan itu milik kita. Dan unsur as-saf yang jelas di penghujung surah as-saf adalah, wahai ketua, kami akan bantu kamu. Apapun arahan kamu, kami akan taati. Kami taat bukan kerana kamu. Kami taat kerana kami cintakan Allah. Kami nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah bangga dengan kami. Perhatikan, man ansari ilallah, expectation jawapan daripada Hawariyun, nahnu ansaruka ilallah. Expected jawapan Hawariyun harusnya nahnu ansaruka ilallah. Kerana soalannya man ansari ilallah. Tetapi Hawariyun menunjukkan, kami akan sentiasa taat kepada kamu, wahai Nabi, ketika susah dan senang, kerana kami sebenarnya mentaati Allah. Kamu diutuskan Allah untuk kami mentaati Allah dalam segenap kehidupan kami. Maknanya apa? Kamu tak ada pun nanti kami akan istiqamah untuk mentaati perintah-perintah dalam kitab Injil, apa saja yang pernah engkau berikan kepada kami. Sebab apa? Engkau bukan menyampaikan sesuatu daripada benak fikiranmu, kamu menyampaikan apa yang Tuhan mahu daripada kami. Okey? Jadi ketaatan yang sebenar bukan hanya kerana terpaksa, tetapi kerana cinta. Ketaatan yang benar-benar akan sampai tahap sanggup mati bila dia buat sesuatu pekerjaan, bukan kerana terpaksa, tetapi kerana cinta. Ini peranan as-saf. Apa makna solat berjamaah, betulkan saf? Ia bermakna kamu jangan kata orang kanan kamu hina, orang kiri kamu teruk daripada kamu. Dan jangan sekali-kali merasakan kamu dikepung oleh orang-orang yang penuh dengan kelemahan, keaiban dan kecacatan. Never say that words. Kamu kena kata, mungkin orang belah kanan saya ada kelebihan ke atas saya. Saya tak tahu apa kelebihannya. Harap-harapnya sempat sembang lepas solat je lagi. Orang belah kiri saya ada kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita betulkan saf di awal salat. Kita memberi salam di penghujung salat. Adakah tidak ada falsafah bersosial dalam Islam pada solat berjamaah itu? Ini yang mesti dilatih masa solat Jumaat. Nah, terjawab soalan kenapa Allah datangkan surah Al-Jumu'ah? Sebab Allah nak kita berlatih. Islam bukan agama teori. Dia agama praktikal juga pada masa yang sama. Dia nak kamu terus praktiskan. Seminggu sekali kena praktis untuk tengok orang belah kiri kamu, untuk tengok orang belah kanan kamu. Yang kamu tak kenal, lita'arafu. Untuk kamu lihat potensinya. Allah tak cipta manusia ini punya potensi yang sama. Setiap manusia ada potensi berbeza-beza. Wabtaghu min fadlillah. So cari kelebihan itu. Nampak Subhanallah. Ini maksud Jumu'ah, perhimpunan umat Islam. Jadi kita ni nak pergi kepada ketenteraan, namanya jihad qital, jauh lah kot. Kita tak ada pengalaman militeri, pengakak pun zaman sekolah rendah dulu. Kita pernahlah join pembarisan dulu. Itu apa sangat bagai langit dan bumi dengan dunia peperangan ataupun dunia Hamas pada waktu ini sebagai contoh. Ya, Brigade Al-Qassam pada waktu ini. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena berlatih kawat kaki itu, bukan kawat kaki. Kita kena berlatih untuk berpasukan seperti menuju kepada medan tempur dalam satu pasukan tentera. Iaitulah Al-Jumu'ah. Dengar saja komander panggil Allahu Akbar, azan, terus bergegas. Itu arahan komander. Saya mesti mendengar sam'u wa ta'atu kepada khutbah ataupun komander nak beri arahan. Subhanallah. Khutbah walaupun 10 minit, 20 minit, dia memberikan arahan agar umat kembali kepada peringatan-peringatan yang telah mereka lupa. Fas'au ila dzikrillah. Peringatan-peringatan yang telah mereka lupa selama ini, sebagaimana Bani Israel lupa. Ya, mathalul ladzina humilut Taurat. Mereka yang lupa kepada peringatan Allah. Okey, saya berhenti dulu untuk Kim Panggon memikirkan strategi separuh masa yang kedua bagi mengatasi Jordan. Saya serah pada Yusra untuk pengumuman separuh jalan. Silakan. Okey, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum.
Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang sangat mendalam. Mind blowing ya, saya dengar Ustaz share macam-macam. Okey, sangat Mudah-mudahan. mendalam. Okey. Untuk makluman Ustaz, saya saja nak maklumkan di platform Zoom kita ada 89 peserta, manakala di Facebook ada 218. Masya Allah, ramai ya Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, baik. Untuk waktu rehat ni, saya akan share sedikit beberapa perkara berkaitan program daurah yang akan berlangsung tak lama lagi. Ustaz, saya boleh share poster ya Ustaz? Silakan, silakan, silakan. Okey, Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya share skrin dulu. Bismillah. Okey, baik. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat nampak. Okey, baik. Daurah surah Al-Jumu'ah, okey, dengan kita punya tema mendepani fitnah materialistik ke atas kaum muslimin. Okey, so kita akan memulakan tahun 2024 kita insya-Allah dengan surah Al-Jumu'ah. Okey, selepas tamat surah Maryam pada tahun 2023. Okey, baik, apa yang kita akan dapati sepanjang daurah bagi surah Al-Jumu'ah ini insya-Allah. Yang pertama, kita akan insya-Allah dapat membangunkan mesej yang dituntut Al-Quran. Okey, yang dituntut Al-Quran sendiri pada hari Jumaat sama ada kaum lelaki atau wanita. Okey, dan surah Jumaat ni bukan hanya tertumpu pada kaum lelaki sajalah, untuk wanita pun sama. Okey, baik. Yang kedua, antara objektif lain adalah dapat memahami keindahan surah Al-Jumu'ah ini sendiri. Ini sangat penting sebagai umat Islam, okey, mendalami dan memaknai mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian objektif lain adalah kita juga dapat memahami keindahan hubungan surah Al-Jumu'ah dengan 6 surah yang bermula dengan tasbih. Masya Allah. Kita ada banyak surah yang bermula dengan tasbihat, tasbih sabbaha atau yusabbihu ni. Maka kita akan tengok melalui daurah ni perkaitan ataupun keindahan antara surah-surah Jumaat dengan surah-surah yang lain yang juga bermula dengan ayat tasbih. Seterusnya, objektif lain adalah juga dapat membuktikan setiap surah mempunyai satu perjalanan yang terarah dari awal hingga akhir. Okay, walaupun ada sebab-sebab penurunan ayat berkenaan. Okey, ini kita akan kupaslah dalam daurah ini. Kita akan explore sama-sama. Baik, dan akhir sekali, objektif tadabbur surah Al-Jumu'ah adalah dapat membantu tuan-tuan dan perempuan untuk menghafal kesemua 11 ayat surah Al-Jumu'ah. Okey, insya-Allah surah dia pendek saja, 11 ayat saja. Okey, dan membacanya pada setiap hari Jumaat. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman, kelas ini akan dijalankan sebentar ya. Okey, kelas ini akan dijalankan di dalam platform Zoom. Okey, dan kita juga atau tuan-tuan dan puan-puan akan disediakan nota tafsir, workbook, support group, ada group dan juga rakaman juga disediakan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kelas ataupun majlis pada hari ini merupakan kelas pengenalan percuma pada hari ini 10 hari bulan dan juga pada 13 hari bulan nanti, iaitu pada hari Sabtu. Sabtu. Okey. Dan ini yang paling penting. Okey, yang paling penting kita ada promosi harga untuk yang mendaftar awal. Okey, kalau kita tengok di sini, early bird, early bird. Tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat harga RM200 sahaja sepanjang daurah. Okey, dan harga ini tuan-tuan dan puan-puan akan dapat pada hari ini saja, 10 hari bulan 1, daripada pukul 8 malam tadi sehingga 12 tengah malam hari ini. Okey, so kira memang murah lah harganya. Okey, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan terlambat sedikit, kita ada juga harga promosi lain. Itu kalau tak di sebelah tu kita ada RM210 dan harga ini valid sampai 14 hari bulan 1. Baik. Seterusnya, jika terlepas lagi ada lagi promo B. Tadi promo A. Ini promo B, ada kita akan dapat RM222 iaitu promo ini berlangsung sehingga 17 hari bulan 1. Baik, dan akhir sekali kalau tuan-tuan dan puan-puan terlewat, okey,
antum atau tuan-tuan dan puan-puan akan dapat harga asal iaitu RM240, bermakna RM40 selama satu kelas. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan jelaslah. Okay, berkaitan promosi harga yang ditawarkan. Jadi untuk hari ini, tuan dan puan boleh dapatkan harga early bird sebanyak RM200 sahaja sepanjang daurah. Okey, baik. Mari kita tengok bila daurah kita akan adakan daurah surah Al-Jumu'ah ini pada setiap hari Rabu, insya-Allah jam 9 hingga 10 suku malam. Okey, 9 hingga 10 suku malam. Okey. Jadi sesi hari ini adalah percuma dan juga 13 hari bulan nanti pada hari Sabtu nanti juga adalah percuma dan sesi-sesi berikutnya adalah special, okey, untuk mereka yang berbayar sahaja. Okey, dan kita akan buat melalui Zoom lah. Kita ada 6 sesi insya-Allah untuk tamat kesemua ayat di dalam surah Al-Jumu'ah insya-Allah. Baik, saya kira itu antara maklumat yang terpenting untuk daurah kita pada hari ini. Okey, Ustaz, saya kira itu saja untuk maklumat daurah. Terima kasih Yusra. Apa? Barakallahu fiik. Yusra, stop share. Ustaz, betul lah. Okay, baik. Baik, kita sambung yang ke-6. Are you ready semua? Yang ke-6 sudah mengantuk atau belum? Dr. Amelia, Syida, Alia, seraja mencatat. Puan Hasniza di Madinah rupa-rupanya. Puan Adrina, macam mana beliau buat backdrop itu ya? Itu pantas backdrop itu dibuat sebab kita tak sediakan backdrop malam ni, tapi sempat Puan Adrina yang terkenal dengan designer ya untuk sempat membuat backdrop. Bismillah. Yang ke-6, sebentar saya on live semula di IG. Tadi ada 70 orang di IG, alhamdulillah. Baik, berikut adalah separuh masa yang kedua, 5 perkara kita nak belajar daripada As-Saff dan Al-Jumu'ah. Saya namakan sebagai fitnah agamawan. Maknanya kedua-dua surah ini memberikan peringatan kepada saya, khususnya saya. Kerana saya orang belajar agama. Saya kena sentiasa berwaspada dengan kerosakan yang boleh disumbangkan oleh saya yang digelar ustaz ataupun anda yang digelar ustazah dan ustaz. Dalam surah As-Saff, kita akan mendapati kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah dengan mempermainkan Rasul mereka. Mereka derhaka kepada Nabi, mereka belakangkan Nabi. Musa, kau nak ke Palestin? Pergilah. So mereka membelakangkan Nabi Musa. Jadi kita jangan membelakangkan Nabi SAW. Lima taquluna ma la taf'alun. Dalam perang Uhud. Kenapa harta di depan Nabi dibiarkan di belakang? Nabi nyaris maut kerana kamu yang mahukan harta kebendaan. Teguran yang sangat keras ya daripada surah Ali Imran, daripada Al-Quran. So Allah mendatangkan kisah yang sangat tepat untuk postmortem para sahabat pasca perang Uhud, supaya ambil teladan daripada sikap yang sama membelakangkan Nabi Musa oleh Bani Israel. Hari ini membelakangkan Nabi artinya apa? Mengutamakan hawa nafsu dan membelakangkan sunnah Nabi. Mengutamakan hadis palsu dan meninggalkan hadis sahih. Mengutamakan hujah logik akal berbanding Quran dan sunnah. Hati-hati. Jangan sampai membelakangkan apa yang disebut sebagai naqal dan hanya mengambil akal. Mengutamakan akal, meninggalkan naqal. Naqli untuk akli. Kemudian kita lihat pula kerosakan kedua Bani Israel yang ada kaitan dengan Nabi Isa. Tahukah anda yang memfitnah Nabi Isa adalah mereka yang ada penampakan dan penjelmaan sebagai ahlul kitab yang sangat dihormati. Mereka ini pernah berebut-rebut mahu memelihara Maryam.
Tetapi Allah tahu hati mereka penuh dengan kotoran. Maka pengundian menunjukkan qalam Nabi Zakaria yang menang, kerana itu satu-satunya Rasul yang paling layak, orang suci yang benar-benar suci, yang layak untuk memelihara wanita yang paling suci yang bernama Maryam. Bukan tangan yang kotor-kotor yang berpenampakan seperti orang yang menguasai agama. Walhal mereka adalah kaum yang zalim. Beri perhatian kepada kalimah al-qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin dalam surah As-Saff, kerana dalam surah Al-Jumu'ah anda akan mendapati ia diulang dalam ayat yang kelima. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, surah Al-Jumu'ah ayat 5. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin ayat 7 surah As-Saff. Apa persamaannya? Penampilan. Penampilan orang yang menghafal ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, yang dihormati oleh masyarakat kerana dilihat berpengetahuan agama yang mendalam, namun merosakkan syiar agama yang sebenar. Sehingga Allah memperumpamakan orang-orang yang menguasai Alkitab ini, Allah menyebut mereka Ahlul Kitab sebagai himar, ma'adallah. Sebab mereka menunjukkan mereka boleh dan fasih menghuraikan ayat-ayat Taurat, tetapi mereka umpama himar kerana memikul kitab yang begitu banyak, rasa beban, rasa berat sebab tidak boleh menghayati. Menarik ya, surah Al-Jumu'ah bermula dengan Rasul yang tidak boleh membaca. Al-Ummiyin diutuskan kepada kaum yang majoriti tidak boleh membaca. Sebenarnya dia ada nada sindiran kepada orang yang sangat hebat dalam pembacaan, yang sangat menguasai banyak bahan bacaan. Bahkan Taurat itu pun sendiri pada waktu ini ada pelbagai juzuk dan pelbagai volume. Hari ini kita nama kitab tafsir, tapi bagi mereka Yahudi ini itulah kitab Allah. Huraian mereka bercampur aduk dengan ayat-ayat Allah. Al-Haq bercampur aduk dengan Al-Batil. Jadi, ayat 5 menunjukkan pula binatang yang memang tak boleh membaca. Faham tak? Binatang memang tak boleh membaca. Antara contoh binatang adalah himar yang tidak boleh membaca. Maknanya apa? Mereka ini sebenarnya tidak membaca ayat-ayat Allah. Mereka tidak benar-benar yatlu alaihim ayatih. Mereka tidak benar-benar yatlunahu haqqa tilawatih. Sebab mereka hanya menghafal dan membaca tetapi tidak mengamalkan kerana tidak tadabbur dan tidak tafakkur ayat-ayat yang mereka hafal. Jadi berwaspada daripada kumpulan ataupun golongan, daripada mana-mana yang fasih dan punyai pengetahuan agama yang tinggi tetapi sedang menyeru kepada melakukan dosa yang terang-terang dilarang oleh Quran dan Sunnah. Hati-hati. Lihatlah apa yang dikata ya. Bukan siapa yang berkata. Ya. Penting kita nilai dengan disiplin ilmu wahyu. Bukan hanya kepada penampakan, penampilan, pakaian. Ya. Itu bukan nilaian kepada kebenaran. Ya. Sebab itu Allah banyak berbicara tentang Ahlul Kitab dalam suratul Baqarah. Kerana kerosakan yang paling menakutkan adalah bila dia datang daripada orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai ada orang ada ilmu agama. Orang yang pakaian pun tak tutup aurat, insya-Allah 2-3 orang je percaya, bukan 200-300 orang. Tapi kalau penampakannya adalah gelaran ustaz, berjubah, berserban, tetapi mendustakan wahyu, menyampaikan cerita yang bertentangan dengan apa yang Quran Sunnah beritahu, maka sentiasa berwaspada. Okey? Ini adalah cerita tentang fitnah agamawan. Yang ketujuh saya suka dengan tema fokus membina pertahanan. Surah As-Saff kerana ia turun selepas perang Uhud, kata Abul A'la Al-Maududi rahimahullah, maka ia menunjukkan konspirasi musuh sangat hebat. Lihat saja Khalid Al-Walid sebelum memeluk Islam, beliau memang antara konspirator. Konspirator musuh, konspirasi musuh ini bukan semasa kita susah saja, tetapi bila kita dibuai kesenangan, bila kita dah dapat Al-Anfal masing-masing, kita tak sedar konspirasi musuh sedang berlaku.
Maka yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Allah menggambarkan pada ayat ini, musuh bukan hanya Abu Sufyan pada zaman sebelum memeluk Islam, memimpin peperangan Uhud. Musuh bukan hanya Abu Jahal, Firaun bukan hanya Firaun yang menghadapi Musa. Yang akan mengatur konspirasi ini yuriduna, fi'il mudhari'. Dia akan terus menerus terjadi, termasuk pengganas dan penceroboh di bumi Palestin pada waktu ini yang tidak mahu untuk menyebarkan, yang tidak mahu melihat ada orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil alim. Ya, kalau lapang esok Khamis malam boleh datang ke Tadabbur Center di Dewan Bawah. Saya akan menyampaikan surah Al-Buruj dan tadaburnya dengan kaitan dengan kejadian yang sudah masuk hari ke-90 lebih di bumi Gaza, di bumi Palestin pada waktu ini. Okay. Tetapi ketika Allah bercerita tentang musuh akan terus menerus konspirasi, ayat 8 beritahu tak payah risau. Allah pasti akan memenangkan agama ini. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Semua cara hidup akan tumpas. Yang hanya akan menang adalah Islam ke seluruh dunia. Jadi kita tertanya-tanya, musuh merancang macam-macam, tetapi Allah kata Islam akan menang. Macam mana tu? So kita boleh goyang kaki kot? Tidak. Kita kena jadi Maryam. Ini signifikan Isa ibnu Maryam, ayat 6 surah As-Saff. Kenapa mention nama Maryam? Supaya kalau kamu tak ingat kisah Isa, kamu ingat kisah Maryam. Beliau tidak tunggu tamar turun dari pohon itu. Beliau menggoncangkan pohon tamar itu. Masih ingat graduan mawar separuh jalan? Graduan mawar separuh masa yang pertama? Apa itu makna wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati? So kena goncang, kena struggle. So struggle itu duduk dalam surah Al-Jumu'ah. So agar Allah mendatangkan kemenangan, walau musuh mengatur rancangan. Tengok ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ini semua cerita tentang musuh Nabi-Nabi. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, antara sebab Allah letak kat situ adalah nak bagi tahu musuh memang akan buat kerja. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Mereka berlagak seperti semua perbuatan mereka berlandaskan agama. Walhal mereka menunggang agama untuk justify pembunuhan dan jenayah yang mereka lakukan. Ketika musuh merancang macam-macam dan mereka sangat takutkan mati, awak buat kerja apa? Awak kena bina pertahanan dengan mengukuhkan institusi solat Jumaat. Jumaat bukan hanya hari Jumaat. Itu jelas tafsir makna Al-Jumu'ah, hari Jumaat. Tetapi roh Jumu'ah adalah membina pertahanan jamaah. Membina pertahanan komuniti masyarakat di tempat kita berada. Dengan solat berjamaah. Dengan ayat Quran yang dibaca dalam solat difahamkan kepada masyarakat. Yatlu alaihim. Ada ulama, ada sarjana, ada imam, ada pentazkirah yang menghuraikan ayat-ayat Allah sampai memberikan kesan. Wa yuzakkihim, sampai memberikan kesan. Jadi bukan hanya khutbah itu seminggu sekali, tetapi ia jadi lifestyle umat ini. Setiap hari nak dengar tazkirah. 5 minit pun tak apa. Allah Ta'ala ini, dia mendatangkan syiar dengan maqasid. Tetapi kita ni suka ambil kulit, lupa isi. Nak title haji, lupa maqasid haji adalah membina kekuatan umat. Membela negara-negara dizalimi. Memperkuatkan perdagangan dan ekonomi umat Islam seantero dunia. Tapi kita nak kulit, kita lupa isi. Jumu'ah memanglah seminggu sekali. Puasa memanglah setahun sekali, sebulan sekali. Tapi roh puasa, maqasid puasa adalah mengekang hawa nafsu di hadapan rasuah, depan mata. Learn how to say no, itu maqasid. Rezeki depan mata, wanita cantik, lelaki tampan. Tetapi kerana Allah kata tak boleh, maka anda tak boleh menyentuhi dan mendekati. Pukul 6 petang, roti john muncul depan mata. Anda tak akan boleh jamah. Kerana Allah. Allahu Akbar, itu falsafah takbir. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Nafsu kena kecil. Kecil hawa nafsu. So, Jumu'ah memang seminggu sekali. Tapi falsafahnya adalah Quran kena selalu dengar. Dan mesti memberi kesan kepada kalbu, kepada hati. Ia bukan soal kuantiti, ia soal kualiti.
Kita duk kejar kuantiti, kita lupa kualiti. Khutbah mana sampai sejam? Khutbah paling lama 20 minit, 10 minit, tapi memberikan kesan. Tak payahlah 10 ayat, 1 ayat pun tak apa, tapi memberikan kesan. Kita bila baca Quran, apa yang kita kejar? Kuantiti atau kualiti? Jadi, kembali kepada saranan Quran agar Allah membantu. Sebab itulah tuan-tuan, surah Al-Isra ada cerita kemenangan di bumi Palestin. Wa in udtum udna. Ada cerita kemenangan Palestin. Perbuatan Bani Israel pada waktu ini hanya mengitar sejarah Bani Israel yang membunuh Nabi-Nabi. Kalau kamu kembali pada perangai lama, wahai Bani Israel, kami akan kembali untuk mengalahkan kamu. Jadi apa kita kena buat? Surah Al-Isra mengumumkan kemenangan umat Islam, tapi 90% graduan tasik ada di sini, Ustazah Asiah ada di sini, penuh dengan perintah dan larangan. Bacalah surah Al-Isra. Sangat realistik selepas idealistik. Penuh dengan kalimah Quran, 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 dan jadilah surah Al-Isra, surah 17, surah paling banyak sebut kalimah Al-Quran. Bahkan 17. Angka 17 adalah angka rakaat fardu salat yang anda baca Quran. So kita kena jadi ibu Nabi Musa. Kita rasa cara paling terbaik untuk selamatkan Musa adalah pegang peluk cium dia. Hello. Itu bukan wahyu suruh. Itu logik akal kamu. Wahyu kata letak di Sungai Nil. Walau akan bertentangan dengan arus perdana ibu-ibu pada waktu itu. Walau bertentangan dengan naratif yang manusia reka-reka, kamu kena setia dengan wahyu. Walau kamu sendirian. Ibu Musa telah memberikan kehidupan kepada anaknya. Kalau ikut logik akal, Abu Sufyan lebih mudah nak dikalahkan berbanding Abu Jahal. Why not kita target Abu Sufyan dan kita lari balik ke Madinah? Sebab Abu Sufyan bawa harta kebendaan untuk Madinah. Abu Jahal dengan 1000 bala tentera bawa kematian kepada kita. Kita pun tak ready untuk bertempur di Badar. Rasul bagi perintah. Jangan ikut logik akal dan jangan ikut hawa nafsu. Ikut Allah dan ikut aku, kata Rasul. Kita tukar plan pergi kepada Abu Jahal. Dan tengok macam mana Allah beri kemenangan yang tidak disangka-sangka dalam peperangan Badar. Jadi fokus membina pertahanan. Yang ke-8. Yang ke-8 saya namakan Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah As-Saff, Nabi Isa memberikan berita gembira. Memberikan berita gembira kepada umatnya akan ada rasul selepas saya. Rupa-rupanya saya hanya menutup rantaian nabi-nabi Bani Israel. Tetapi rasul itu sendiri tidak lagi ditutup. Umat akan beroleh banyak manfaat daripada rasul. Maka saya nak mengumumkan berita gembira, lepas saya akan ada seorang rasul Ahmad. Para ulama kata ia bukan hanya nama, kerana namanya Muhammad, tetapi dia ada sifat Ahmad. Isim tafdil. Dia lebih terpuji. Bukan sekadar lebih terpuji daripada saya. Dia paling terpuji daripada mana-mana Nabi sebelum saya. Isa. Tuan-tuan, anda cakap dengan anak anda, Fatih, Abi ada berita gembira. Ya, InsyaAllah ada sekolah bagus ni, sekolah bola sepak ni, akan ambil kamu jadi player. Anak saya gembira kan? Tapi adakah anak saya yang masih lagi darjah 3, yang belum tamat lagi darjah 3 sebab kita bulan 1, ya, lagi 2-3 minggu baru tamat darjah 3 kan? Dia belum sertai akademi bola sepak itu. Lagi 2-3 minggu masuk cuti sekolah sebulan tu baru dia akan menyertai akademi bola sepak itu. Tapi saya kata berita gembira. Saya nak tanyalah, apa yang lebih menggembirakan bagi seorang ayah? Adakah akademi kata nak ambil anak saya untuk join player, dilatih jadi pemain bola sepak profesional kanak-kanak? Adakah itu satu berita gembira? Atau yang lebih menggembirakan adalah saya boleh tengok anak saya akhirnya menjadi player yang dilatih dalam akademi itu? Mana satu je, Sarah? Satu atau dua? For sure dua. So kalau anda mention berita gembira, anda sendiri nak tengok berita gembira dan Allah memilih Isa Ibnu Maryam yang berkata, saya sangat gembira, saya tidak pasti anda bagaimana, tapi saya sangat gembira yang Rasul akan datang selepas saya, Ahmad. Artinya apa? Aku sendiri tak sabar nak tengok umatnya. Kalau ikut logik
Isa rindu nak bertemu dengan Rasul. Isa ibnu Maryam rindu nak jumpa Rasulullah. Tetapi surah Al-Jumu'ah datang begitu apa? Surah Al-Jumu'ah datang memberitahu yang patut kamu bangga dengan Rasulullah, wahai Isa, bukan hanya batang tubuh Rasulullah. Legasi beliau adalah membina umat, mencetak generasi yang beriman dengan jumlah followers yang begitu besar, merentasi tempat, merentasi masa. Saya ulang. Followers yang begitu besar, merentasi tempat, merentasi masa. Artinya apa? Nabi punya followers bukan hanya terbatas pada zaman beliau. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dia akan merentasi masa. Sampai ke hari ini berapa bilion umat Islam yang melafazkan Muhammadur Rasulullah. Dan umat Nabi merentas tempat, bukan hanya orang Arab. Sampai ke waktu ini, orang Melayu, orang Eropah, Gaza menyebabkan begitu besar jumlah orang-orang Kristian Eropah, orang kulit putih memeluk Islam. Jadi aku nak tunjuk kepada kamu, Isa, apa sebab sepatutnya kamu gembira. Bukan hanya bertemu dengan beliau. Kamu lihat legasi beliau yang kamu tak mampu capai. Aku beri kelebihan itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Aku beri kelebihan itu kepada Muhammad. Sebab itu dia Ahmad. Dia lebih terpuji kerana salah satu yang menyebabkan bagi dia terpuji adalah baginda mencetak generasi sampai 1400 tahun sampai kiamat. Akan sentiasa ada ummati, ummati dan ummati. Dan jangan menyembah Rasulullah. Kehebatan baginda kerana apa? Kerana Allah turunkan Quran. Quran itu yang menyebabkan manusia sentiasa akan beriman. Walau apapun zaman dan lokasi. Ini mukjizat Quran. Nabi Isa ada mukjizat surah As-Saff. Nabi Musa ada mukjizat surah As-Saff. Tetapi apa makna mukjizat yang lebih besar daripada tongkat Nabi Musa dan menghidupkan orang mati Nabi Isa? Quran. Apa mukjizat Quran? Sampai ke hari ini, sentiasa ada orang boleh hafal 100% tanpa kesalahan dalam Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada At-Taurat boleh buat macam tu. Ada Al-Injil boleh buat macam tu. Sentiasa ada setiap zaman orang yang boleh menghafal Al-Quran dan mempertahankan Al-Quran. Itu mukjizat Quran. Pemeliharaan daripada Allah. Okey, itu adalah hubungan yang ke-8. Yang ke-9. Influencer, kena dengar ni. Okey, kita nak pengikut kita ramai. Tapi untuk apa? At the end of the day, kita kena risau. Kalau pengikut kita ramai, kerana kita telah merosakkan fikiran mereka. Musa, dia tidak boleh berkompromi dengan kerosakan. Maka baginda sanggup untuk duduk dengan Bani Israel dan membaiki mereka di padang teh. Kepada mereka yang masih ada harapan boleh berubah, Nabi Musa fokus. Kalau ikut hati dan perasaan, Nabi Musa sangat rindukan Palestin. Nabi Musa nak tengok Masjid Al-Aqsa. Allah pasti bantu walau Nabi Musa hanya berdua dengan Harun dan Yusha. Allah pasti akan bantu 3 orang untuk melawan 1000 orang. Tak ada yang pelik untuk Allah membantu jumlah yang kerdil. Tapi Nabi Musa sanggup tidak pergi Masjidil Aqsa. Tak pergi ke Palestin dan Masjidil Aqsa untuk membaiki umat. So tidak bermakna anda tidak boleh pergi Palestin atau anda tidak mahu pergi ke Palestin. Isunya adalah apa kita dah buat dengan umat ni? Ada tak ciri Nabi Musa? Ya. Jadi pergi atau tak pergi Palestin itu nombor 2. Nombor 1 adalah jadilah Nabi Musa yang mendidik kaumnya walau kaumnya penuh dengan kerosakan. Baginda bersabar untuk membaiki mereka. Okey. So Nabi Musa memang follower dia besar. Ratusan ribu Bani Israel.
Tapi apa makna menjadi influencer? Menjadi follower. Didik diorang. Jangan biar diorang berkompromi dengan mulut celupa, berkata yang tidak baik kepada orang lain. Nabi didik. Nabi Isa memang tak ada follower. Melainkan Hawariun sahaja. So kita dipaparkan dengan seorang Nabi yang besar jumlah pengikut. Kemudian kita dipaparkan dengan seorang Nabi yang sangat sedikit jumlah pengikut. Kemudian datang surah Al-Jumu'ah untuk apa? Untuk kata Nabi Muhammad SAW ada kualiti kedua-dua Nabi ini, subhanallah. Iaitulah Nabi digesa dalam surah Al-Jumu'ah untuk meramaikan umat. So ayat 2, ayat 3 menunjukkan umat Nabi sangat besar. Tetapi jangan sampai jadi buih. Ramai yang tidak ada makna. Ramai yang ditimpa penyakit al-wahnu. Bencikan kematian, mahukan kehidupan. Maka ada unsur kualitatif dan kuantitatif. Pengikut Nabi besar. Tetapi pengikut Nabi besar mesti diberikan peringatan tentang Al-Quran dan khutbah. Akhir sekali tuan-tuan, Alhamdulillah, erti berjihad. Ini antara sudut pandang yang menarik. Surah As-Saff menjelaskan pada ayat 11 kalimah jihad. Salah satu cabang jihad adalah bersenjata, Puan Fazilah. Ya. Salah satu cabang jihad, Puan Syamsuliza dan Idayu, adalah qital. Ayat 4. Tetapi jihad itu bukan hanya mengangkat senjata. Jihad itu luas. Bahkan ayat sebelah bagi tahu apa? Menggunakan harta sebagai salah satu jihad. Bahkan Allah sebut harta dulu, baru berjihad di medan tempur dengan diri kamu. Datang surah Al-Jumu'ah nak beritahu umat yang tidak boleh mengangkat senjata. Ya, yang belum bersedia untuk mengangkat senjata, tetapi aku tak nak kamu tinggalkan jihad walaupun kamu tak mampu qital, maka datang surah Jumu'ah nak kata salah satu misi jihad adalah jihad ilmu. Jihad ilmu ni apa? Study Quran, kaji Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, menghuraikan kitab Allah. So, bila tuan-tuan liyatafaqahu fid din, kata surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semua orang pergi berjihad. Mesti ada satu kumpulan yang maintain untuk tujuan mendidik umat dengan agama. Kalau semua pergi berjihad, siapa nak didik umat ini? Maka para ulama kena main peranan untuk mendidik umat. Subhanallah. Anda baca surah Al-Kahfi juga pada hari Jumaat malam. Anda lalu cerita Nabi Musa mencari ilmu. Baru cerita Zulkarnain berjihad dengan senjata. Betul tak? Kenapa susun macam tu? Supaya kita jangan meremehkan jihad ilmu. Melahirkan orang ada PhD yang ada macam-macam. Umat Islam yang pakar dalam pelbagai bidang. Umat yang tidak jadi customer kepada barat tetapi menjadi pioneer. Menjadi pengasas. Kita kena ke arah itu, kembalikan zaman Ar-Razi sebagai ulama tafsir dan Ar-Razi sebagai saintis. Okey? Jadi subhanallah, cerita Zulkarnain berjihad dengan senjata datang selepas cerita Musa berjihad. Pergi tempat yang sangat jauh untuk mencari ilmu. Subhanallah. Jadi jangan sampai berjihad tetapi meninggalkan ilmu. Jangan sampai nak ilmu sampai meninggalkan jihad. Kedua-dua kumpulan ini kena saling berpegangan tangan dan saling kuat menguatkan. Dan itu juga sebab barangkali inilah dua surah yang bermula dengan tasbih yang duduk dengan sangat dekat. Kerana kalau anda lihat surah tasbih yang pertama jauh, surah 17. Kalau anda tengok surah Al-Hasyr, surah Al-Hadid, surah At-Taghabun dan surah-surah tasbih seperti Al-A'la, semuanya berjarak antara satu sama lain. Maknanya ada surah lain yang tak mula dengan tasbih. Dia macam kacau flow, tapi ada hikmah. Tapi Al-Jumu'ah dengan As-Saff, ia tidak boleh dipisahkan. Allah letak sekali kerana ilmu
dan jihad, teori dan praktikal adalah perkara yang Allah nak umat ini lakukan. Wallahu alam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas segala perkongsian. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia sampai ke hujung sesi. Masya Allah. Antum, tuan-tuan memang terbaik. Okay, stay sampai 10.30 dah. Okay.